tak sekuangkan di pertahanan terakhir kita. Tapi bagi orang yang liberal, bagi dia kita jadi negara republik. Baru ini dah keluar petition untuk ganti, untuk turunkan aku sudah berani lah. Sudah berani lah. 1,300 orang sign. Itu masuk Melayu. Maksudnya Dia tak nampak ke benda tu? payah nampak. Payah kita. Kalau kita nak Sebab saya nampak kalau sistem beraja take over, ada presiden untuk negara, dan tak ada kuasa luar atau kuasa dalam yang boleh melawan melainkan yang sistem beraja lah. Ya, khalifah Maknanya lah yang kita rasa. Khalifah, maknanya Khalifah tu ni akan tak berikan apa makanan, macam ni kita serba macam mana kita nak hidup. Betul. Itu dah yang kita nak kembalikan semula sistem khalifah. Tapi itulah dalam keadaan demokrasi ini payahlah untuk seperti itu, kecuali dengan izin Allah lah. Kalau lah data pemimpin Imam Mahdi apa tu tidak daripada cakap kita lah. Ya. Macam dah tak lama dah pun kita ni pun. Iyalah, itulah tak lama lah kita insyaAllah. Kita mula dulu insyaAllah. Mana orang ni? Tak ada apa, kita mula sikit-sikit apa. Oh ini. Dah tekan? Oh dah tekan start guna? Oh dah. Okey, terima kasih. Itu saya yang buat. Saya buat online kan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan pegawai-pegawai Kementerian Kerja Raya, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini tidak lewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya. Kuliah pertama saya di sini KKR selepas Ramadan barangkali. Dan izinkan saya ini untuk membicarakan tajuk yang agak berat, yang bertajuk Scroll Laut Mati, Penemuan yang Menggemparkan. Dan saya minta supaya kita bukakan hati dan perasaan kita untuk membicarakan tajuk yang sangat kontroversi ini. Tajuk yang sangat penting, dan saya memberanikan untuk membincangkan tajuk yang termasuk dalam comparative religion. Kita mulakan dengan ayat kursi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhus samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqal 'azim. Inilah ayat ketuhanan, ayat tauhid yang agung. Allah dan tidak Tuhan selain daripada Allah, yang hidup, yang maha berdiri sendirinya, dan tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur, dan segala-gala langit dan bumi adalah punyaannya. Dan tidak ada sebarang syafaat yang diberikan kecuali dengan izin Allah SWT. Allah mengetahui di belakang dan depan mereka, dan mereka tidak meliputi ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki, dan luas kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak letih untuk menjaga kedua-duanya, dan Allah maha tinggi, maha perkasa, maha agung. Inilah ayat kita yang jelas, Allah yang satu, tauhid. Dan saya ingin berkongsi apa yang dipegang oleh agama Kristian. Dan dalam satu peristiwa pada tahun 1947, di tepi Laut Mati ditemui satu koleksi manuskrip yang tersimpan begitu lama. Dan manuskrip ini ditulis ketika sebelum Nabi Isa AS, dan ketika selepas Nabi Musa AS, dan juga sebelum Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa AS telah diutuskan, sebahagian daripada sahabat Al-Hawariyin berseripat pandangan. Sebahagiannya masih berpegang dengan apa yang diturunkan oleh Allah dalam kitab Injil. Sebahagian telah lari
Dan apa yang ada hari ini ialah pertikaian yang berlaku selepas itu. Dan ini menyaksikan dengan kehendak Allah ditemui satu siri, satu koleksi yang banyak daripada manuskrip yang dikenal dengan scroll Laut Mati. Sebab kitab dulu dalam bentuk scroll, masuk dalam bentuk gulungan, dan ditemui pada tahun 1947. Ini ialah dipanggil Gua Qumran. Di sinilah ditemui dengan banyaknya manuskrip yang tak pernah disangka. Ada 2 orang pengembala kambing dan mereka kehilangan kambing mereka. Tiba-tiba mereka mencari dan mereka lihat ada gua yang dalam. Mereka membaling batu dan tiba-tiba batu itu mengenai satu tembikar dan mengeluarkan bunyi yang berbeza dengan tempat lain. Dan 2 pengembala ini menyelidikinya dan akhirnya menemui tempayan-tempayan yang banyak memuat dengan makhtutat, dengan manuskrip yang ditulis di atas kulit kambing dan sebagainya. Dan inilah merupakan satu berita yang besar dan kontennya atau kandungannya mencabar kandungan kitab umat Kristian yang ada hari ini. Dan ini disembunyi oleh mereka sekian lama. Dan hari ini kita lihat sebahagian daripada kandungan yang menggemparkan dunia seluruhnya. Dan ini kita lihat sebahagian daripada koleksi ini daripada kitab Torah. Kitab-kitab Nabi sebelum Nabi Musa AS, termasuk Nabi Idris AS, termasuk Nabi Sulaiman AS, terdapat di dalam koleksi ini. Bahkan koleksi ini terdapat lebih banyak daripada kandungan kitab Kristian yang ada hari ini. Dan kalau kita bandingkan kandungan kitab ini dengan kitab yang ada sekarang, maka inilah yang mengejutkan seluruh dunia. Tuan-tuan semati, ini kisahnya. 2 penggembala yang bertemu dan mereka tidak dapat membaca. Manuskrip ini tertulis dalam bahasa Aramaik. Aramaik ialah bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa AS. Nabi Isa AS bercakap dalam bahasa Aramaik. Nabi Musa AS bercakap dalam bahasa Hebrew. Dan Nabi Nuh AS bercakap dalam bahasa Assyria. Dan Rasulullah SAW bercakap dalam bahasa Arab. Kitab-kitab diturunkan dalam bahasa yang diturunkan oleh para anbiya. Dan tidak ada satu pun kitab orang Kristian yang tertulis dalam bahasa Aramaik. Sekarang ditemui kitab yang tertulis dalam bahasa Aramaik. Kitab yang lebih asli daripada kitab yang digunakan oleh orang Kristian sekarang. Dan 2 orang pengembala ini tidak membacanya. Mereka tidak kenal bahasa Aramaik dan bahasa Syria yang terdapat dalam koleksi ini. Dalam bahasa Hebrew. Dan mereka jual kepada saudagar. Saudagar jual kepada saudagar lain. Akhirnya sampailah kepada pendeta Yahudi. Dan mereka cuba membaca apakah kandungan manuskrip ini. Tuan-tuan. Inilah bentuk tempayan yang tersimpan selama ribuan tahun. Barangkali 2000 tahun berada di sini. Makhtutat ini ialah kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur yang diturunkan kepada para anbiya yang terdahulu. Dalam bahasa Nabi yang bertuturkan bahasa masing-masing. Dan yang saya nak fokuskan ialah kepada kitab Injil yang tertulis dalam bahasa Aramaik. Sedangkan orang Kristian sekarang, kitab Injil dalam bahasa Aramaik tidak pernah ada. Yang paling tua pun yang ada dalam bahasa Greek. Nabi Isa AS ataupun Jesus Christ tidak bercakap dalam bahasa Greek. Maksudnya kitab Bible yang ada bahasa Greek inilah terjemahan. Di manakah bahasa asal? Tidak ditemui. Tetapi takdir Allah ditemui dalam tempayan ini. Dan inilah yang menggemparkan apakah kandungannya. Kita lihat di sini ialah gunung Ganak yang pintunya di atas puncak. Gunung selalunya ada pintu masuk gua di bawah, tetapi di atas puncak. Pintunya atas puncak. Jadi payah untuk dimasuki oleh manusia dan dia tersimpan selama 2000 tahun di sini. Apabila dibuka, sebahagian daripada atasnya telah hilang dan sebahagian besar dapat dibaca. Tetapi apabila golongan ini dapat kepada Yahudi, mereka sembunyikan kitab ini. Mereka sembunyikan puluhan tahun sebab di dalam ini menceritakan apa yang bercanggah dengan apa yang ada pada mereka.
Dan di antara yang menariknya lah, seorang pendeta mereka bernama Joshua Samuel ini membawa sebahagian daripada manuskrip ini ke Amerika. Dan hanyalah untuk kajian pribadi. Dan apabila dia menulis tentang penemuan ini, maka penemuan ini tidak tersebar kepada manusia biasa, tetapi tersebar di kalangan orang Yahudi. Dan mereka menyimpan di museum Yahudi di depan Jerusalem ataupun di Tel Aviv. Dijaga dengan cermat, dan apabila diketahui bahawa terdapat makhtutah ini, maka dia menarik perhatian kepada pengkaji arkeologi. Mereka kembali ke gua tersebut. Mereka kembali pada gua tersebut, rupa-rupanya bukan satu manuskrip yang temui. Ada yang panggil cave 1 ataupun gua 1, gua 2, gua 3 sampai gua ke-6 yang mereka temui dalam gua pertama. Bila diselidiki, ada dalam gua kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sangat banyak. Ribuan manuskrip terdapat di sini. Sebahagiannya tidak pernah kita saksikan. Tak pernah diketahui oleh manusia moden. Dan dia adalah mencatat kitab-kitab Nabi terdahulu, termasuk Nabi Idris AS. Nabi Idris AS membahagikan masa kepada 40 era. Dan era terakhir diceritakan akan dilahirkan Rasul yang teragung, Rasulullah SAW. Itulah yang dicatatkan oleh Nabi Idris AS. Nabi Sulaiman menyebut Nabi Rasulullah dengan tepat dengan nama Muhammadin. Dan inilah sebab disembunyikan koleksi yang ditemui ini. Orang Islam tidak dibenarkan untuk melihatnya. Dan tersebar di kalangan orang Yahudi. Mereka datang untuk menyelidiki dan mereka mengadakan secara sembunyi. Mereka lakukan penggalian dalam kawasan Qumran ini. Dan Qumran ini, kenapakah Qumran? Qumran ini ialah ketika zaman Nabi SAW. Selepas Nabi SAW diangkat ke langit, pengikutnya ditindas oleh mereka yang menentangnya. Lalu sebahagian daripada pengikut Nabi SAW bersembunyi dalam gua Qumran. Satu kedua ialah dalam kitab Injil mengatakan Nabi akhir zaman akan dilahirkan di kawasan padang pasir. Kebetulan Qumran ini kawasan padang pasir di kawasan Jordan sekarang. Jadi mereka berkumpul di situ untuk menunggu Nabi yang bakal dilahirkan, Rasulullah SAW. Dan kitab mereka penuh dengan tema-tema yang berkaitan dengan Rasulullah. Dan inilah yang menyebabkan mereka sembunyi. Mereka melakukan kajian di kawasan tersebut. Mereka temui berbagai-bagai alat pengikut Nabi SAW yang melarikan diri mereka daripada raja yang zalim, dan mereka berkumpul di sini. Satu masa orang Rom telah mengalahkan Jerusalem pada tahun 70 Masihi, dan termasuklah kumpulan yang tinggal di Qumran ini juga telah dihapuskan oleh Raja Rom. Dan selepas itu penduduknya telah hilang. Tinggallah khazanah mereka tersembunyi di dasar gua dan ditemui pada tahun 1947. Ditemui lagi dalam tahun 60-an, ditemui lagi selepas ini, dan koleksi ini semakin lama semakin banyak, tetapi berita ini tak pernah dikeluarkan oleh dunia. Ditemui sekurang-kurangnya ada 600 manuskrip yang jumlah halamannya ribuan halaman. Di dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Assyria, bahasa Assyria adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh AS. Dan sakibaki bahasa ini masih dipertuturkan di kawasan utara Iraq. Bahasa Aramaik hampir pupus. Bahasa Aramaik adalah bahasa yang digunakan oleh Jesus Christ, Nabi Musa AS. Dan bahasa Hebrew ialah bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa AS. Bahasa Hebrew dengan Aramaik hampir. Aramaik dengan bahasa Arab hampir juga. Kalau kita sebut salam, mereka sebut shalom. Kalau kita sebut Allah, mereka sebut Ele. Bahasa hampir sama. Dan oleh sebab itu, kita lihat apakah yang terdapat di sini. Mereka mengadakan penggalian dan mereka temui banyak rahsia yang melibatkan orang Kristian yang awam yang telah melarikan diri mereka dalam gua ini. Dan sebahagian daripada tulang temulang juga ditemui. Dan mereka menggunakan secara saintifik. Kajian arkeologi menunjukkan bahawa di sini ialah tempat pelarian para pengikut Nabi Musa AS, Nabi SAW yang terakhir. Mereka membawa kitab mereka dan disimpan di sini. Dan sekarang Allah telah mengizinkan untuk kita melihat kembali
dan dibandingkan dengan kitab yang mereka gunakan dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi hari ini. Berbeza sama sekali. Dan yang paling menarik, dia sama dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang semati, inilah di antara lembaran-lembaran yang dikaji secara khusus oleh orang Yahudi. Dan mereka hanya menunjukkan sebahagian yang tak ada kemana-mana, yang mereka sahkan untuk dipamerkan kepada ramai, barulah mereka tunjukkan. Tetapi yang rahsia tadi, yang menyatakan bahawa Nabi terakhir Rasulullah akan dilahirkan di kawasan padang pasir, mereka tidak akan terbitkan. Dan inilah pengkaji mereka. Yahudi hanya melantik 8 orang saja yang boleh melihat manuskrip ini. Dan manuskrip ini tersimpan di depan parlimen Yahudi di Tel Aviv. Dan sekarang mendapat desakan daripada dunia supaya dikaji untuk semua manusia. Dan sebahagian daripadanya telah dibuka kajiannya. Dan pada tahun 1993 dibuat satu simposium seminar yang besar di Universiti di Amerika, menyebabkan perkara ini tersebar ke seluruh dunia. Dan temanya lah nama Rasulullah disebut. Dan Nabi Isa tidak disalib. Dan Nabi SAW bukan anak Tuhan, tetapi adalah Rasulullah dalam manuskrip yang terdiri ini. Dan itu sebab mereka telah menyembunyikan manuskrip ini daripada pengetahuan awam. Pada awalnya mereka ingin mengatakan ini tulis oleh orang Islam. Mana mungkin Islam hanya muncul pada tahun kurun yang ke-7, ke-8, ke-7 masih. Sedangkan tulisan ini 20 kurun sebelumnya. Ataupun lebih awal, jauh daripada awal. Dan mereka tidak dapat sabitkan untuk menunjukkan bahawa ini diadakan oleh umat Islam. Tuan-tuan, apa yang berlaku di sini ialah apa yang dianuti oleh Katolik. Maafkan saya tuan-tuan. Termasuklah tuan-tuan daripada agama Kristian yang mendengar suara saya ini. Daripada Protestan, daripada Katolik, yang percaya paternity dan manuskrip ini menafikan sama sekali. Dan manuskrip yang ditemui seluruhnya menyatakan Nabi Musa AS ialah anak yang dilahirkan secara mukjizat oleh Mary. Dan Nabi Isa tidak ada bapa. Dilahirkan secara miracle, diutuskan untuk Bani Israel, tidak diutuskan untuk selain pada Bani Israel. Sebagaimana ini tepat yang disebut oleh Al-Quran. Dan kenapakah begitu jauh agama Kristian lari daripada apa yang tercatat dalam manuskrip yang ditemui di sini? Ada satu tokoh yang bernama Paul yang telah mentafsirkan ajaran Nabi SAW atau Jesus Christ dan mula menyatakan bahawa Jesus Christ ialah anak Tuhan. Dan tidak hanya diutuskan untuk Bani Israel, tetapi diutuskan untuk seluruh manusia. Sedangkan Nabi Isa sendiri dalam kitabnya mengatakan, I am not sent but the lost sheep of Israel. Saya hanya diutuskan untuk orang Israel. Oleh sebab itu orang Eropah tidak sah masuk Kristian. Orang Cina tidak boleh masuk Kristian. Orang India tidak boleh masuk Kristian. Tetapi Paul mengatakan boleh. Oleh sebab itu, kitab ini menyaksikan bahawa Jesus Christ hanya diutuskan untuk Bani Israel semata-mata. Dan ini mencabar seluruh agama Kristian yang ada hari ini. Dan tuan-tuan, kitab yang ada hari ini dipakai, mereka sebut The Old Testament dan The New Testament, ialah koleksi. Semua yang ada di sini ada dalam Qumran. Dan 2/3 daripada kandungan Qumran tidak terdapat dalam kitab ini. Kitab yang ada sekarang hanyalah selektif. Yang ditemui dalam Qumran ini jauh lebih banyak daripada kitab yang digunakan oleh Kristian sekarang. Dan kandungannya kita tidak mengetahui sepenuhnya sebab disembunyikan. Sekarang ada satu usaha untuk membongkarkan kandungan sepenuhnya. Kenapa harus kita sembunyikan? Dan akibatnya lah. Di dalam kitab ini mengatakan bahawa ketika itu ada pertempuran di antara Al-Hariyun, anak murid kepada Jesus Christ, murid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu berpegang pada kebenaran, satu lagi berpegang kepada palsuan. Kedua-duanya bertempur. Dan kumpulan yang benar inilah yang masuk dalam gua ini. Mereka mengatakan mereka adalah golongan yang benar. Di luar sana telah diselewengkan oleh sebahagian daripada
orang lain. Dan mereka yang ada dalam gua ini mengatakan mereka ialah kumpulan yang mereka sebut sebagai guru yang hak. Dan di luar sana ialah guru yang pembohong, disebut sebagai man of the lie. Oleh sebab itu, tuan-tuan harus berfikir, kata manusia ini. Kami membawa Injil yang asal, tetapi yang digunakan di luar sana adalah Injil yang telah diubah. Bukan oleh Al-Hariyun, tetapi oleh orang lain. Itulah kandungan daripada kitab ini, ataupun manuskrip yang mencabarkan ini. Dia menyebut the teacher of righteous Jesus. Nabi Isa ialah Rasul, guru yang benar. Lawannya ialah pengikut-pengikutnya yang membawa agama Nabi Isa AS kepada penyelewengan. Ini disebut dalam penemuan dalam kitab, ataupun dalam Qumran, ataupun dalam scroll, di seal scroll yang disebut itu. Dan inilah yang menimbulkan perbincangan yang besar hari ini. Kita lihat Al-Quran menyatakan Al-Hariyun. Al-Hariyun ialah pengikut Nabi Isa yang setia. Dan Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya allazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansarullah ila Allah man ansar ila Allah qala hariyun nahnu ansarullah amanat ta'ibatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah wa yadal ladzina amanu ala aduhim fasu zahirin. Surah An-Nazil. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong Allah kepada Rasulullah, sebagaimana Nabi Isa berkata kepada golongan sahabatnya Al-Hariyun. Allah menyebut Al-Hariyun. Siapakah yang bakal menolongi aku, kata Nabi Isa kepada Allah. Maka jawab Al-Hariyun, kami ialah penolong Allah. Dan berimanlah sebahagian daripada orang Bani Israel, sebahagian lagi telah kafir. Yang satu di pihak yang benar, satu di pihak yang palsu. Yang beriman kepada Nabi Isa ialah golongan yang benar. Yang dicatatkan dalam kitab ini. Dalam manuskrip ini mengatakan Bani Israel telah berpecah berdua, satu yang benar, satu yang palsu. Yang ada dalam gua ini yang benar, di luar sana semuanya palsu. Dan sebagaimana Allah sebut, wa kafarat ta'ifah. Faman ta'ifah, sebahagian daripadanya telah beriman, sebahagian lagi telah kafir, tetapi Allah memberikan pertolongan kepada mereka yang benar. Dan tuan-tuan sekalian, yang diselewengkan, maaf saya sekali lagi kepada pendengar-pendengar, daripada kawan-kawan kita pada Kristian, mengikut manuskrip ini ialah Paul. Paul telah bawa lagi ajaran Isa AS ataupun Jesus Christ, dan oleh sebab itulah Paul ini telah berkonflik dengan semua Al-Hariyun. Al-Hariyun adalah sahabat-sahabat Nabi Isa AS. Paul nama asalnya Saul. Dia bukan sahabat, dan dia adalah terasing daripada sahabat-sahabat besar Nabi Isa AS. Sahabat besar Nabi Isa AS, ketua mereka bernama Sam'un, ditolong oleh James. Barnabas, itulah sahabat-sahabat besar Nabi Isa AS. Tiba-tiba ada seorang bernama Saul. Dia asalnya memusuhi, dia tidak pernah bertemu dengan Isa AS. Dan ketika dia berjalan di Jerusalem, dia mendengar suara Jesus Christ. Dan dia mengatakan bahawa Jesus Christ adalah Tuhan. Dan agama Kristian boleh disebarkan kepada seluruh orang bukan Yahudi, orang bukan Israel, sedangkan Nabi Isa, Jesus Christ mengatakan, I am not sent, but the lost sheep also am. Maka dengan itu, berpisahlah antara Paul kemudiannya, dengan kumpulan-kumpulan sahabat ataupun disciple of Jesus Christ, yang disebut sebagai, antaranya lah Peter, James, dan Barnabas. Kitab yang ditulis oleh Peter, oleh Barnabas, ditolak oleh gereja. Yang dipakai ialah kitab yang ditulis oleh Paul dan yang lain. Di sinilah menyaksikan ataupun scroll menyaksikan bahawa yang benar ialah yang berpihak kepada Barnabas, Peter dan James. Dan oleh sebab itu, yang agama sekarang lebih sesuai untuk kita sebut Paulian, bukan Kristian. Sebab ajaran itu lebih kepada Paul daripada ajaran Jesus Christ yang asal. Maaf saya sekali lagi, ini ialah apa yang disebut oleh manuskrip tersebut. Dalam konteks ini, Jesus mengatakan dia adalah son of the man. Dia adalah anak manusia. Tetapi Paul mengatakan dia adalah son of God. Sehingga sekarang,
orang Kristian mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan anak Tuhan. Paul yang mendakwa demikian. Nabi Isa mengatakan, saya adalah anak manusia, Son of Man. Dan tidak Trinity. Trinity adalah yang dibawa oleh Paul kemudian. Sedangkan Nabi Isa AS, Yesus Kristus mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang kita bacakan tadi. Allah satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan disinilah kita lihat berbezanya antara perpecahan antara kaum Kristian, yang satu yang mendiami gua, yang satu lagi di luar gua. Yang manuskrip mengatakan yang dalam gua inilah yang benar. Di luar gua telah diselewengkan. Tetapi raja berpihak pada yang tidak benar. Maka yang benar akan ditindas dan mereka telah lari ke dalam gua. Kalau kita pergi ke Turki, Bana Kapadokia. Di situ ada rumah-rumah yang dibina dalam tanah. Itu juga sebahagian daripada pengikut Al-Hariyun yang ditindas oleh raja yang zalim, yang mengambil pegangan Kristian daripada sumber luar ini, dan mereka menzalimi kumpulan yang beriman kepada Yesus Kristus atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka masuk ke dalam bumi, membuat rumah dalam gua, dan sampai hari ini kita temui bandar Kapadokia yang ada bilik-bilik di bawah underground. Mereka lari membawa khazanah, tetapi kita tidak diberitahu apakah khazanah yang terdapat di Kapadokia. Dan kita lihat ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah, saya diutuskan kepada Bani Israel, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya meneruskan Taurat untuk dilaksanakan. Saya tidak diutuskan untuk membubarkan Taurat. Injil diturunkan untuk Bani Israel, tetapi undang-undang Taurat diterus, kata Nabi Isa. Tetapi, kata Paul, dibatalkan undang-undang Taurat. Oleh sebab itu, orang Kristian tak perlu lagi melaksanakan Taurat. Dan kata Nabi Isa, saya diutuskan untuk bangsa Israel. Saya diutuskan untuk Bani Israel, dan setiap Nabi sebelum Rasulullah SAW diutuskan untuk kaum mereka masing-masing. Tetapi Rasulullah akan dilahirkan dan akan diutuskan kepada seluruh umat di dunia. Tetapi kata Paul, kita boleh sebarkan Kristian kepada seluruh selain daripada Israel. Nabi Isa menyatakan babi, khinzir haram. Wine and swine prohibited. Babi dan arak diharamkan oleh Nabi Isa AS. Tetapi Paul mengatakan arak dan babi boleh makan. Dan orang Kristian sekarang bukan ikut Nabi Isa AS, bukan mengikut Yesus Kristus, tetapi mereka mengikut Paul. Maka sesuai dalam pengajian ini, Kristian lebih tepat kalau kita namakan dia Paulian. Itulah yang digambarkan dalam manuskrip yang ditemui di Laut Mati ini. Tuan-tuan yang semati, dikatakan bahawa Injil Nasraniyah yang ditemui dalam gua Qumran ini, Injil Nabi Isa SAW, tepat sebagaimana Al-Quran. Tak ada beza. Injil yang diturunkan, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, tidak ada beza. Demikianlah yang ditemui dalam gua ini, yang tidak sama dengan apa yang digunakan di luar sekarang. Dan selama 2000 tahun, kitab ini tersimpan dalam gua, tidak diketahui oleh siapa. Allah sengaja buka ke sekarang. Dan pada tahun 2000 inilah kitab ini disebarkan sebahagiannya, tapi sebahagian besar lagi tidak disebarkan. Yahudi bergaduh dengan Kristian. Yahudi membuat satu cabaran, sekiranya kamu tidak ikut kami, kami akan buka apakah kandungan kitab yang ditemui dalam gua Qumran ini ataupun di Laut Mati ini. Maka Kristian membuat kompromi supaya kitab ini tidak dibuka pada umum. Mereka telah menterjemahkan sebahagiannya, tetapi yang tidak penting, mereka telah sebarkan dan mereka telah terbitkan sekarang sebahagian daripada kandungan manuskrip ini, tetapi bukan yang penting. Yang penting masih belum diumumkan sampai sekarang. Dan bagaimanakah kita dapat mengetahui sebahagian daripada kandungan ini? Sebab dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka ada konflik dengan orang Kristian dan mereka mengeluarkan sebahagian daripada kandungan, dan kandungan inilah yang kita petik sekarang. Dan makhluk ini, di dalam kandungan kitab ini jelas mengatakan Yesus Kristus tidak disalib. Jelas.
dan tidak dibunuh, diselamatkan oleh Allah SWT. Yang dibunuhlah orang lain. Dan ajaran Kristian hari ini menjadikan Yesus Kristus dibunuh sebagai tema central point dalam ajaran mereka. Dan Nabi SAW ialah manusia biasa dalam kitab ini. Dalam kitab Quran mengatakan Nabi SAW ialah anak manusia biasa. Dan dia bukan Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah. Yang disebut oleh makhtutah Qamran ini yang bertepatan dengan Al-Quran. Dan sekiranya makhtutah ini diterjemahkan, dijangkakan, Kristian akan berubah sama sekali. Inilah yang berlaku. Allah mengisahkan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulihim inna qatalna Masih wa Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum. Dan mereka mengatakan bahawa kami telah membunuh Isa ibn Maryam Rasulullah, dan sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Mereka tak salibnya, tetapi Allah menyerupakan mereka yang dibunuh itu dengan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu. Dan mereka yang terlibat, mereka berbeza pandangan dan mereka sebenarnya tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zon. Mereka tidak ada ilmu, tidak ada keyakinan bahawa yang dibunuh ataupun yang disalib itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka hanyalah menyangka, buat satu sangkaan. Wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak pernah yakin pembunuhan yang mereka sebut Yesus Kristus. Sekarang disalibnya, mereka percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Yesus Kristus disalib, dan untuk selamat di akhirat mereka harus percaya Nabi Isa salib disalib, dan sudah cukup, tidak perlu lagi ikut ajaran Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Dan kitab Taurat telah dibuang dan dikatakan sebagai dekes, sebagai laknat kepada mereka yang terdahulu, bukan untuk orang Kristian sekarang. Tetapi apa yang dinyatakan dalam kitab Quran ini sebaliknya. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran bahawa Nabi SAW diutuskan untuk Bani Israil. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba Allah. Dan itulah yang berlaku. Dan ini disimpan manuskrip ini disimpan dengan rapinya di depan parlimen Yahudi. Dijaga oleh tentera, tidak boleh siapa yang melihatnya. Dan Vatikan sangat berhajat untuk melihat. Dan dikatakan dalam tahun 80-an, 60-an lebih awal, mereka memberikan kepada Pop untuk mengetahui, hanya Pop saja, Paus, Ketua Vatikan saja dapat melihat kitab ini. Akibatnya Pop telah masuk Islam. Lihat saja kitab ini, masuk Islam. Dan kita jangkakan, sebab kitab ini dibuka hari ini, diterbitkan secara ikhlas, maka sejarah dunia akan berubah sama sekali. Dan mereka simpan di depan parlimen Yahudi dengan jagaan yang rapi. Tetapi mereka sedikit maklumat diberi kepada Pop yang diberikan. Inilah orang yang dibenarkan untuk melihat manuskrip ini. Hanya 9 orang. Semuanya Yahudi. Hanya 9 orang yang boleh membaca kitab ini. Orang lain tidak dibenarkan. Sebab rahsia bakal membatalkan agama Judaism yang ada sekarang. Membatalkan New World Order. Membatalkan seluruh agama Kristian. Sekiranya kitab ini diterbitkan. Oleh sebab itu bukan 9, 8 orang yang dibenarkan untuk melihat kitab ini. Dan sebarang yang tidak penting diterbitkan. Yang rahsia besar tidak diterbitkan sampai saat ini. Dan oleh sebab itu, yang tidak penting ini telah diterbitkan. Tuan-tuan boleh baca, jadi C-Scrolls Translated, inilah terjemahan sebahagiannya, bukan semua. Yang tidak penting dimasukkan di sini. Dan mereka mendakwa bahawa kami telah terjemah semuanya. Scroll ini sebenarnya tidak. Dan sebahagiannya terjemahkan dalam bahasa Arab. Tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Arab, tetapi tidak ada yang penting. Dan inilah berlaku dalam tahun 1991 lepas. Mereka yang mengkaji secara ilmiah di Universiti Washington ataupun Universiti New York, mereka minta supaya kenapa ingin sembunyikan manuskrip ini. Mari kita buka pada dunia, dan Pop sendiri minta untuk melihat sendiri. Paus ialah ketua agama Kristian di Vatikan, Italy. Dan dia minta untuk lihat sendiri.
Benarkah apa yang disebutkan tadi? Dan perbincangan di Universiti New York pada tahun 1993 menimbulkan kekecohan yang sangat besar. Walaupun berita ini tidak sampai ke negara kita, hanya disebarkan dalam berita-berita yang bertulisan Arab. Dan di situ kita lihat profesor-profesor yang diberikan mandat untuk mengkaji manuskrip ini, termasuklah profesor-profesor yang tercatat di sini. Mereka cuba menceritakan yang benar. Mereka mengatakan Jesus Christ tidak disalib. Jesus Christ bukan Tuhan. Jesus Christ bukan anak Tuhan. Jesus Christ adalah Nabi sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Maka heboh satu dewan yang berakhir dengan kekacauan. Dan yang membentang mengatakan, yang bertanya kalau begitu maksudnya agama yang benar, satu-satunya agama yang benar hari ini adalah Islam. Kalaulah demikian, kalaulah benar kitab ini dan agama Kristian tidak benar, Judaism tidak benar, yang benar hanya Islam. Dan tidak termasuk orang Islam yang mengkaji, yang jemput bukan Islam, jemputlah orang Kristian dan Yahudi semata-mata. Dan apabila ada orang Yahudi, Kristian mengatakan demikian, dia kata kamu Islam kah? Ya, saya Islam. Yang Kristian ini menjadi Islam ketika itu, ketika pembentangan perbincangan itu ada orang Kristian yang menurut Islam. Inilah yang sangat penting, yang perlu disembunyikan waktu ini. Tuan-tuan, kesimpulan kata pengkaji di Universiti New York ini, sekiranya makhluk ini benar, maka seluruh agama Yahudi terbatal. Sekiranya makhluk ini benar, maka seluruh agama Kristen terbatal. Yang tinggal hanya Al-Quran. Yang tinggal hanya Islam. Itulah yang menjadi kesimpulan kepada persidangan di Universiti New York. Tetapi mereka tidak keluarkan keputusan ini. Bagaimana saya dapat? Saya ceritakan insyaAllah lain kali. Dan apa yang berlaku di sini ialah manuscript have proven that Christ was not crucified and was not killed, as the Holy Quran told, and that he was human being, neither God nor Son of God. Dan itulah yang disebut Al-Quran. Dan oleh sebab itu, tuan-tuan, perkara seperti ini Yahudi akan menterbitkan tidak lama lagi, dan sebagai ancaman kepada Kristian. Dan oleh sebab itulah apabila mereka bergaduh, maka inilah yang kita dapat saksikan daripada perbincangan mereka. Akibatnya, tuan-tuan, inilah Pope John III. Pope John III adalah ketua Kristian terbesar dunia. Dia minta supaya benarkan supaya manuskrip ini dihantar pada dia sebahagiannya. Dan dia membaca siang malam. Akhirnya dia memeluk Islam. Subhanallah. Orang Kristian yang paling top dunia ini telah memeluk Islam. Dan telah dibaca beritanya, dikeluarkan oleh Syekh Abdul Majid Zadani, mengatakan anna makhlutat qamran an takunut tasabat fi maut baba, apatikan Yohana Ats-Tsalits wal 20. Dan makhlutat inilah menyebabkan Pop ini dibunuh. Dia mengisahkan di Islam pada tahun 1963 selepas dia membaca sebahagian kecil daripada makhlutat itu yang dihantar oleh Yahudi kepadanya secara pribadi. Dia membacanya dan dia mengatakan bahawa benarlah Al-Quran yang menyebut bahawa Nabi SAW tidak disalib, bukan anak Tuhan tetapi sebagai hamba Allah, dan dialah Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Maka kama yadun bil muslimin wa nadul Islam huwa dinul haqq. Dan saya saksikan bahawa yang benarlah agama Islam. Ini disaksikan oleh ketua Kristian, tuan-tuan. Jangan kita prejudis, mari kita bukakan hati perasaan kita. Sekiranya ada kawan Kristian yang mendengar perkataan saya sebab saya live hari ini, mari kita berfikir. Jangan kita menentang tanpa ada ilmu. Hujah dibalas hujah. Dan sekiranya kita mengkaji dan menentang, fair and square. Tetapi kalau kita belum mengkaji dan kita menentang, maka kita tidak termasuk dalam intelektual. Intelektual mengkaji dan membuat kesimpulan.
Oleh sebab itu saya seru kepada seluruh kawan Kristian saya, di tempat pejabat saya ataupun di mana saja, kajilah manuskrip ini, ikhtiarlah untuk dapatkan manuskrip Qamran ini dan saksikanlah kebenaran Islam. Dan mereka cuba mengatakan ini ditulis oleh orang Islam. Bagaimanakah ditulis oleh Islam sedangkan manuskrip ini tulis 2000 tahun lepas, sedangkan Islam diutuskan hanyalah 1400 tahun lepas. Dan bukan soal ini saja yang Pope yang Islam. Dan oleh sebab itu dia dibunuh di tempat tidurnya. Dia dibunuh di atas katil. Dan tuan-tuan boleh baca di bawahnya. Kalau saya sebut, saya memang takut timbul kemarahan orang di luar sana. Dibunuh di atas katilnya sebaik saja dia mengesahkan bahawa Islam adalah agama yang benar. Demikian juga Pope yang kemudian datang. Dia mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam. Bagaimana umat Islam bersolat. Mereka berdiri, mereka rokok, mereka bersujud. Itulah yang dilakukan oleh seluruh agama para anbiya, dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dinyatakan dalam kitab mereka. Dalam Bible mengatakan bahawa Nabi Ibrahim bersujud. Nah, para anbiya berokok, meletakkan dahi di atas tanah. Dan kenapa orang Kristian tidak pernah melakukan itu? Dan apabila dilakukan bahawa seluruh agama para anbiya semua melakukan solat yang sama. Dan dikatakan bahawa para anbiya Nabi Isa membasuh tangannya untuk wuduk, mengeluarkan zakat, dan berdiri qiyam untuk solat, kneel for the prayer, dan sujud his forehead on the ground. Dahinya diletakkan di atas tanah. Itulah cara solat Nabi Isa AS, Jesus Christ. Tetapi orang Kristian tidak pernah lakukan itu. Dan Pope ini mengatakan itulah yang dilakukan orang Kristian. Dan dia menyatakan bahawa wa dinul Islam huwa dinul haqq. Tuan-tuan, inilah orang yang paling pakar dalam Kristian. Maka orang yang pengikutnya harus mengkaji. Jangan ambil perkataan saya, jangan mengambil perkataan Pope ini, tetapi kajilah dan rasakanlah di manakah kebenaran itu berada. Tidak ada paksaan dalam untuk menerima kebenaran. Tidak ada paksaan untuk menerima kebenaran. Alangkah malang sekiranya cahaya yang terang benar kita memilih jalan yang gelap gulita. Dan kita lihat di dalam manuskrip ini juga mengatakan bahawa Kristian hanya untuk Bani Israel. Orang Cina tidak boleh Kristian. Orang India tidak boleh Kristian sebab Jesus Christ mengatakan, I'm not sent but to the lost sheep Israel. Aku hanyalah diutuskan untuk orang Israel. Jelas. Ada seorang bukan Bani Israel datang kepada Nabi Isa AS, Jesus Christ, dalam Bible mereka mengatakan. Anaknya disampuk syaitan. Dan minta Jesus Christ untuk membaca doa. Lalu Nabi Isa, Jesus Christ mengatakan, saya tidak boleh melakukan sebab saya hanyalah diutuskan untuk Bani Israel. Oleh sebab itu orang Inggris tidak boleh masuk Kristian. Orang Amerika tidak boleh masuk Kristian. Yang boleh masuk Kristian adalah Bani Israel. I am not sent but to the lost sheep Israel. Tetapi Paul mengatakan boleh. Di sinilah bercabangnya Kristian. Satunya masuk gua Qamran, satu lagi yang tersebar di luar. Yang Bible, yang manuskrip Qamran menyaksikan, ya benarlah yang dalam gua. Di luar sana telah mengikut guru of a lie. Guru pembohong, kata manuskrip ataupun Injil yang terdapat di sini. Tuan-tuan, manuskrip have proven that Jesus Christ was not crucified and was not killed and not a God, not son of God. Itulah kesimpulan yang terdapat dalam jelas dalam makhtah ini. Dalam scroll diksi ataupun lauk mati, makhtah ini menyaksikan bahawa apa yang tercatat di sini sebagai kesimpulan. Dan inilah yang menyebabkan seluruh dunia terperanjat. Sebahagian besar mereka tidak sampai kepada pengalaman ini. Negara kita belum sampai pengetahuan ini. Di Amerika telah tersebar sebahagiannya. Dan kita lihat pada akhir ini 20% konvert baru di Amerika ialah daripada orang Kristian. Dan sekarang telah mula tersebar walaupun tidak keseluruhannya, tetapi telah memberi impak yang sangat besar. Dan saya serukan sekali lagi, mereka yang jiwanya terbuka untuk melihat kebenaran yang disaksikan dan yang sebahagian daripada kita sebut sebagai comparative religion. Oleh sebab itu mereka juga dalam manuskrip kita juga
menyatakan Nabi yang bakal dilahirkan namanya Muhammad SAW. Jelas. Tidak ada keraguan. Dan terdapat dalam Bible yang sekarang pun tersebut. Di dalam Bible sekarang, Nabi Sulaiman AS selalu bersyair. Syairnya dalam bahasanya berbunyi lebih kurang macam ni. Hikawu mumittakim wa qawu Muhammadim. Muhammadim, Muhammadim. Sahabat yang kucintai. Muhammad, 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 Muhammad. Dan ini disebut oleh orang Yahudi sampai sekarang. Mereka duduk di Wailing Wall, mereka sebut Hikawu muttakim wa qalu Muhammadim, Muhammadim, Muhammadin. Mereka sedang menunggu sang Rasul yang bakal dilahirkan. Mereka tidak sedar 1400 tahun lepas Rasulullah telah diutuskan. Mereka sebut nama Muhammadin, jelas. Muhammadin, Muhammadin. Tetapi dalam Bible mereka terjemah menjadi altogether lovely. Nama tidak boleh diterjemahan, tetapi semua nama Rasulullah diterjemah ke dalam bahasanya. Muhammad maksudnya terpuji, yang disayangi, yang dicintai. Kota baru tidak boleh diterjemahkan jadi Newcastle. Kota baru dalam bahasa apa sekalipun. Kalau kita terjemah Newcastle, dia berpindah ke England. Rasulullah namanya Muhammad diterjemahkan dengan altogether lovely. Hilang ada titik. Dalam kitab Bible ada sebut Muhammad yang jelas. Dalam bahasa Hebrew, Nabi Muhammad disebut sebagai ini. Dale, Mem, Dale, Del. Muhammad baca. Ini dalam Hebrew. Ini disebut oleh Nabi Sulaiman dalam merah itu. Muhammadim. Tetapi sayang mereka terjemah. Dalam manuskrip Qumran ini timbul balik nama Muhammad. Dia terjemah mulutnya sangat manis. Bahasanya sangat indah. Dan dialah Muhammad SAW. Kata Nabi Sulaiman. Dialah sahabatku yang bakal lahir. Namanya Muhammad. Jelas. Dialah sahabat yang kucintai. Dengar pesan ini, wahai anak-anak Bani Israel, kata Nabi Sulaiman. Dia berpesan bahawa Nabi Muhammad akan lahirkan. Dan dipadamkan dalam Bible sekarang dengan terjemahan Muhammad telah dihilangkan. Dan sekiranya manuskrip Qumran ini ditimbulkan kembali, maka kita harapkan dia menjadikan perbincangan ilmiah yang ikhlas. Terbuka forumnya supaya dibincangkan secara komparatif, ikhlas. Lihat side by side. Dan mudah-mudahan kita akan temui cahaya kebenaran di hujung perbincangan. Ini nama Rasulullah. Rasulullah namanya Muhammad dalam bahasa Hebrew. Bacanya Muhammad. Mem he, mem he, mem dale. Muhammad. Itu sebab kita kena tahu banyak bahasa, tuan-tuan. Kalau tahu bahasa Inggris saja, kita kena tipu hidup-hidup. Dan dalam Bible juga sebut namanya Hemim Dele, Ahmad. Dan Rasulullah disebut dalam kitab Injil sebagai Ahmad. Dalam kitab Taurah sebagai Muhammad. Ahmad dan Muhammad, dua-dua nama Rasulullah. Dua-dua terdapat dalam manuskrip yang ditemui di Gua Qumran. Inilah yang ditutup oleh mereka. Dan Allah mengisyaratkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atanahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan mereka yang Allah berikan kitab kepada mereka, orang Yahudi. Contohnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa. Tetapi sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran ini. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui kebenaran itu. Tuan-tuan, ditemui dalam manuskrip Makhtutah yang sama, dalam arti pesanan Nabi Idris AS. Dalam Kristian dipanggil Inab. Kita panggil Nabi Idris. Nabi Idris berpesan, masa dunia dibahagi pada 40. Yang diutuskan pada dunia seluruhnya. Maka setiap Rasul yang diutuskan sebelum ini menyatakan nama Rasulullah. Tuan-tuan. Ini ialah Pope yang kedua. Tadi Pope John 23. Yang ini ialah Pope Paul VI. Dia juga memeluk Islam. Selepas membaca manuskrip tadi. Dan dia katakan, we will also like you to know that the church recognizes the riches of Islamic faith
A faith that binds us to the one God. Yang bercanggah dengan pandangan mereka sendiri. Dan Kristian mengatakan tidak ada seorang pun Pop mereka yang Islam. Sedangkan sejarah yang benar mengatakan demikian. Dan dikatakan Pop ini dikenakan asli dan disahkan oleh gereja sebagai mati terkejut kerana jantung. Tetapi mayatnya tidak dibenarkan siapa yang melihat. Sebab kulitnya keluar darah yang diracun dengan arsenik sebaik saja dia masuk Islam. Ini berita Islam. Berita Kristian mengatakan dia tidak pernah masuk Islam. Dan kita lihat Pop tadi, Pop yang tadi juga memeluk Islam, dinafikan oleh mereka. Sedangkan dalam Islam jelas dia menyatakan dia dibunuh kerana dia Islam. Dan sekarang berulang kepada Pop ini, Pop Paul the Sixth. Tuan-tuan kaji, dan selepas memeluk Islam, dia mengatakan jangan kebumi saya dalam gereja. Kebumi saya sebagai orang Islam. Walaupun tidak dinyatakan oleh gereja. Gereja menafikan, tetapi saya serah pada Tuan untuk mengkaji. Dan saya ada menulis tentang Pop ini dalam buah buku saya yang lama lepas. Menceritakan bagaimanakah detik-detik terakhir kematiannya. Dan dia diracun dengan arsenik. Dan begitu juga dengan Pop Paul II. Gambar terakhirnya, dia mencium Al-Quran. Selepas dia membaca manuskrip yang daripada Gua Qumran tadi, dia mencium Al-Quran. Ini ialah di antara detik-detik akhir. Dan dia masuk masjid. Ketika dia melawat Jordan, dia mengambil Al-Quran dan dia mencium Al-Quran. Apa maksudnya? Tuan-tuan, saya serah pada tuan. Inilah bagaimanakah kebenaran harus ditonjolkan, harus dikaji. Tetapi disembunyikan oleh parlimen Yahudi. Sebab sebahagian besar, katanya 600 manuskrip yang diterjemah hanyalah satu baru. Ada 600 manuskrip. Ribuan gulungan ataupun scroll ini yang tersimpan di kaset ataupun di depan parlimen dijaga khusus oleh Yahudi. Tuan-tuan. Dan inilah antaranya ketua gereja di Amerika juga apabila membacanya telah memeluk Islam dan menangislah. Dan kita ingat bagaimana Al-Quran mengatakan taru aynuhum tafidun dami mimma arafum al-haqa. Dan apabila dia mengenang kebenaran maka keluar air matanya. Dan kebanyakan orang Kristian yang memeluk Islam mengalir air mata mereka. Air mata yang panas ini menunjukkan kebenaran ikhlas kepada hati mereka. Ini ditunjukkan oleh kebanyakan yang memeluk Islam sekarang. Di England, di Eropah, di Amerika, begitu ramai yang memeluk Islam sehingga mereka meninggalkan gereja mereka. Dan baru saja saya dengar berita, kawan anak saya membeli sebuah gereja di Belfast, baru minggu lepas. Sebab gereja telah ditinggalkan dan kita beli dan tukar menjadi masjid. Dan itu peristiwa yang berlaku di negara barat apabila perbincangan antara comparative religion ini dibuka secara terbuka untuk dikenal dan dikaji. Tuan-tuan yang semati, maka dia dikonfirm oleh satu lagi kitab Taurat Injil yang ditemui di Turki. Tertulis dalam bahasa Aramai. Aramai ialah bahasa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi SAW Jesus Christ bercakap dalam bahasa Aramai. Sedangkan Bible yang paling tua yang digunakan sekarang dalam bahasa Greek. Maksudnya Bible dalam bahasa Greek itu terjemahan daripada yang bahasa Aramai. Tiba-tiba Allah telah takdirkan Bible tertulis di atas kulit kambing ini ditemui di Turki. Ingat, Turki ialah negara Kristian asalnya. Di situ ditemui dalam bahasa Aramai dan sekarang orang Kristian tidak boleh berhujah lagi. Sebab bahasa Aramai, bahasa yang dituturkan oleh Nabi SAW Jesus Christ, ditemui dalam kitab ini. Kitab ini namanya Barnabas. Barnabas ialah Al-Huriyun, sahabat Rasulullah, sahabat Nabi SAW yang sangat rapat. Dan dalam Bible ini jelas menyatakan Rasulullah akan dilahirkan. Dan saya ada masa untuk menyebutkan tentang kitab Barnabas ini yang sebelum ini ditemui kitab terjemahan dalam bahasa Greek yang mereka nafikan aslinya. Sekarang aslinya telah muncul. Allah telah gedekan Injil yang asli telah muncul. Ditulis oleh Barnabas dan tuan-tuan. Sebahagian Barnabas ialah sahabat Nabi SAW. Tapi Paul bukan sahabat. Dan Gospel Barnabas ini yang daripada bahasa Greek telah terjemahkan
Dan orang Kristian mengatakan ini tipuan, ini adalah penipuan. Tetapi tiba-tiba timbul Injil Barnabas yang asal. Dan dia menyatakan yang cukup indah. Menyatakan bahawa Rasulullah akan lahir. Dan dengan tuan-tuan, sebahagian daripada ayat daripada Bible, daripada Barnabas, wait Muhammad, for thy sake I will to create paradise, the world, and the great multitude of creatures, whereof I make thee a present, insomuch that whose blessed thee shall be blessed, and those shall curse shall be cursed. Dan kata dalam kitab Injil ini, Injil tertulis dalam bahasa Aramaik, bahasa asal Nabi SAW. Allah berfirman, wahai Muhammad, daku menciptakan langit dan bumi, syurga, neraka untuk dikau. Dan Rasulullah lah sebagai ultimate kepada para rasul yang diutuskan. Dan sekali lagi, disebutkan siapa yang merahmati Rasulullah, Nabi tersebut Muhammad, dia akan dirahmati. Siapa yang bercanggah ataupun menentang ataupun yang melaknat Rasulullah, dia akan dilaknat. Inilah disebutnya. Dan Muhammad, his blessed name, jelas dalam kitab ini. Dalam kitab ini sangat jelas, dan oleh sebab itulah orang Kristian mengatakan kitab ini palsu, dan sekarang telah jelas keaslinya. Sebab kitab ini dari segi carbon dated 14. Carbon 14 mengatakan dia usianya lebih 1,500 tahun. Dan masih banyak lagi perbincangan. Dan apabila dibandingkan antara kitab Barnabas dengan kitab Scroll Dead Sea ini ataupun Laut Mati ini, dia tally dan dia sama saja kandungannya. Dan dia bersama dengan Al-Quran, dan inilah memberikan impak yang besar kepada seluruh dunia ini. Dan ini sedang disebarkan di Amerika. Dan dia memberikan impak yang besar hari ini di seluruh Eropah dan Amerika, tetapi belum dibincangkan negara kita. Dan saya berharap akan ada forum-forum yang akan datang membincangkan khusus tentang kitab ini. Lakukan dengan secara hati terbuka. Dan lihatlah di manakah cahaya berada. Dan alangkah malang sekiranya cahaya yang terang benderang. Kita masih memilih tempat yang gelap gulita. Dan dengan kata itu, saya minta maaf sebab masa telah lewat. Saya minta maaf sekali lagi. Banyak-banyak maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih bersama